Jabatan Kemajuan Masyarakat atau lebih dikenali sebagai KEMAS merupakan satu jabatan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kerajaan selepas memikirkan masa depan negara telah melancarkan rancangan pelajaran dewasa pada tahun 1961 dan pada ketika itulah bahagian pelajaran dewasa telah ditubuhkan di bawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Ini semua dilakukan untuk membasmi buta huruf di kalangan masyarakat luar bandar. Aktiviti tambah nilai yang lain turut diperkenalkan, yaitu pengurusan rumah tangga dan penyediaan makanan berzat. Modul ini juga telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan kelas ekonomi rumah tangga, kelas latih kerja, kelas agama Islam, dan kelas belajar jawi. Bahagian kemajuan masyarakat kemudian ditubuhkan selaras dengan dasar ekonomi baharu yang diwujudkan pada tahun 1970 dengan berfokuskan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Tahun-tahun 80-an, KEMAS menumpukan perhatian kepada bidang ekonomi dengan matlamat untuk mengeluarkan masyarakat luar bandar dari kepompong kemiskinan. Sejajar dengan hasrat negara, KEMAS telah dipertingkatkan fungsi dan peranannya agar ianya lebih relevan dengan kehendak rakyat dan negara. Untuk itu, pada tahun 1994, KEMAS telah melancarkan era baharu KEMAS dan logo baharu KEMAS membawa harapan agar KEMAS terus cekap dan pantas dalam menggerakkan potensi masyarakat luar bandar. Berbekalkan visi penggerak kesejahteraan masyarakat dengan misi memperkasa masyarakat luar bandar ke arah pembangunan holistik, KEMAS terus menerjah arus masa depan negara yang semakin mencabar. Gua Musang, dahulunya sebuah pekan terpencil yang jauh dari arus pembangunan negara, kini kian pesat membangun. Saban tahun, bandar Gua Musang semakin meriah dengan pembangunan yang kian rancak. Kedudukannya yang strategik berada di tengah-tengah menghubungkan Perak melalui Cameron Highland, Pahang dan Kuala Lumpur melalui Kuala Lipis, ke Kuala Terengganu melalui Jalan Aring Tasik Kenyir, ke Jeli, seterusnya ke utara Semenanjung melalui Jalan Jelawang Dabung, selain jalan biasa ke Kota Baru melalui Jalan Kuala Kerai Gua Musang. Dengan adanya Jalan Central Spine Road yang menghubungkan Lebuh Raya Karak ke Gua Musang, seterusnya ke Kota Baru, telah mempercepatkan perjalanan dari kedua-dua arah. Ini sudah tentu akan merancakkan lagi pembangunan ekonomi di Gua Musang. Berbagai kemudahan asas yang ada bukan sahaja mampu membawa pulangan ekonomi kepada masyarakat setempat, sekaligus menjadikan Gua Musang sebagai bandar yang maju, menarik dan menguntungkan. Pembinaan Masjid Razali yang akan beroperasi pada tahun ini sudah tentu akan menggamit pelancong bukan sahaja dari dalam tetapi juga dari luar negara. Masjid yang menelan belanja hampir 25 juta ringgit ini menyerupai Masjidil Haram di Mekah, dibina atas usaha dan komitmen yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah. Gua Musang mempunyai 3 kawasan Dewan Undangan Negeri, yaitu N43 Nenggiri yang diwakili oleh Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Aziz bin Yusuf,
N44, Paluh diwakili oleh Yang Berhormat Tuan Haji Amran bin Arifin. N45, Galas yang diwakili oleh Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syahbudin bin Hashim, manakala Parlimen P032 Gua Musang diwakili oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Di Gua Musang, pejabat kemas daerah beroperasi di tingkat 3 bangunan guna sama persekutuan, diketuai oleh seorang pegawai kemas daerah, dibantu oleh 4 orang penyelia yang mengetuai unit masing-masing: unit pendidikan awal kanak-kanak, unit pembangunan masyarakat, unit pendidikan kemahiran, dan unit pembangunan desa, selain unit pentadbiran yang sudah tentu memantapkan lagi kemas di Gua Musang. Berasaskan kurikulum standard prasekolah, unit pendidikan awal kanak-kanak menyelaras dan menguruskan taman bimbingan kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, manakala taman asuhan kanak-kanak pula menyantuni kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun. Sehingga tahun 2021, terdapat 72 taman bimbingan kanak-kanak atau tabika dan 5 buah taman asuhan kanak-kanak atau taska melibatkan jumlah pelajar seramai 1,355 orang. Seramai 34 orang guru-guru tabika dan taska kemas yang berjawatan tetap dan 46 orang guru tabika dan taska kemas yang bertaraf kontrak. Selain itu, tabika dan taska kemas juga mempunyai seramai 54 orang pembantu pembangunan masyarakat sukarela atau PPMS yang dibayar allowance bulanan atas sokongan kepimpinan tabika berkenaan. Kemahiran yang berkualiti dan diiktiraf bagi mengupayakan ekonomi masyarakat luar bandar demi mewujudkan ekonomi persekitaran yang kondusif telah dipertingkatkan melalui program unit pendidikan kemahiran. 6 bidang utama ditumpukan melalui unit pendidikan kemahiran, yaitu kelas masakan, kelas jahitan, kelas pendidikan kesejahteraan keluarga, kelas dandanan diri, kelas seni tangan, dan kelas komputer. Di Gua Musang, terdapat 2 orang pemaju masyarakat pendidikan kesejahteraan keluarga, 2 orang pemaju masyarakat jahitan, serta 1 pemaju masyarakat kelas komputer. Kemas juga sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan pembangunan modal insan masyarakat luar bandar melalui program pembangunan sumber manusia yang berteraskan pembangunan kompetensi dan kemajuan kerjaya. Bagi tujuan ini, unit pembangunan masyarakat diberi tanggungjawab untuk menguruskan 2 kelas pusat sumber dan 21 kelas bina insan melibatkan 5 orang pemaju masyarakat. Di bawah bahagian pembangunan komuniti dan kemahiran juga berfokuskan kepada kesejahteraan desa, diwujudkan pula penyelia pembangunan desa. Ianya berfungsi untuk menguruskan sistem profil kampung peringkat nasional atau SPKPN, kerjasama strategik dengan Jabatan Kesihatan iaitu Komuniti Sihat Pembina Negara KOSPEN, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan, selain kajian sosiopolitik semasa di dalam kawasan. Sehingga kini, Kemas Daerah Gua Musang mempunyai seramai 97 orang kaki tangan, termasuk 46 kaki tangan tetap, 51 kaki tangan kontrak. Ini tidak termasuk pembantu pembangunan masyarakat sukarela atau PPMS seramai 54 orang. Pada tahun 2021, pendidikan literasi fungsian orang asli atau PLFOA telah diwujudkan oleh Kemas di penempatan orang asli yang bertujuan untuk membantu celik huruf di kalangan mereka. Projek rintis ini telah dimulakan oleh Kemas di Pos Duel, di mana seramai 25 orang dewasa telah menerima sijil tamat pelajar. Kemas adalah titik pertemuan antara masyarakat luar bandar dengan kerajaan. Ia juga penghubung antara rakyat dengan pemimpin. Dari belajar menjahit di kelas-kelas Kemas, sehinggalah menjadi usahawan yang berjaya. Dari kelas-kelas masakan Kemas, mereka sudah jadi tukang masak yang terkenal. Semua ini telah dan sedang dilakukan oleh Kemas. Kejayaan dan kecemerlangan yang dikecapi ini tidak mungkin dirasa tanpa azam dan cita, tidak mungkin ditempa tanpa usaha, tidak mungkin dicipta tanpa kerjasama. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kemas, ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kehilangannya ditangisi. Kemas, sentiasa di hati.